Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kembali ke program book review anjuran MSc, di mana dalam program ini kita akan ada satu panel lah untuk bagi ulasan tentang sesebuah buku lah yang dibacanya. So kita boleh ambil input penting daripada buku tersebut lah untuk jadikan iktibar dalam hidup. Jadi okay, ni panel kita. Boleh tak saudara kenalkan diri dulu sebelum kita mula? Nama saya Abdullah Azam lah. Sekarang tahun 4 nak pergi ke tahun 5 lah sekarang. FPSK USIM. Itu je dekat. Saya dapat tahu lah saudara Azam, saya panggil Azam je lah kan. Okay, Azam Member. ni member satu kelas. Okay, Azam ni dah start baca buku dah lama dah. Boleh cerita bila Azam start baca buku sebenarnya? Baca buku start ni lah, macam beli buku-buku semua ni start ni lah Form 4 lah sebenarnya, sebab time tu baru habis Form 3 ada PT3 kan, time tu PT3 kan. Lepas tu macam lapang-lapang, macam minat lah, macam tengok macam buku-buku sejarah macam tu lah. Saya lebih pada buku yang bukan buku cerita lah. Bagi saya kalau cerita saya lebih suka tengok movie macam tu lah, sebab saya tak boleh bayang. Tak boleh bayang lah kalau baca dalam tulisan. Tu bagi saya lah. Kalau orang lain dia suka baca cerita kan, fiction kan. Kalau saya lebih kepada non-fiction lah. Yang tu minat lah sebab ramai kawan macam tu. Dia ada orang sekelilingnya tu. Kalau seorang susah kan. Waktu lepas habis PT3 tu, ramai lah macam nak baca benda-benda pelik-pelik. Benda sejarah yang macam tak dalam buku teks semua tu. Macam tu lah. Oh, faham. So, lama gak lah Azam minat baca buku kan. So, dia satu hobi yang menarik lah, sebab baca buku ni kalau bagi saya macam dia sambil-sambil kita baca tu kita boleh berfikir sekali kan pasal input yang ada. Betul. Lepas tu kalau ada macam benda-benda tak tahu, kita search, jadi cuba tambah knowledge kan. Betul tak? Ya, walaupun baca sikit-sikit pun okey tak? Okey, kita teruskan lah dengan program kita. Jadi pada hari ini, buku yang akan diulas oleh Azam ni ialah bertajuk Kemalasan Peribumi Filipina. Betul Azam? Betul. Jadi buku ini ditulis oleh Jose Rizal. Seperti mana yang kita tahu, kita belajar dulu, Jose Rizal ni terkenal dekat bumi Sepanyol kan, sebagai seorang jurnalis yang penulis buku kan. Betul. Okay, boleh tak Azam cerita sikit siapa sebenarnya Jose Rizal ni dekat Sepanyol ni? Ya, Jose Rizal ni dia seorang anak muda lah. Dia ni lahir, saya ada catatan sikit lah. Lahir 1861, awal 1861. Dia dilahirkan sebagai seorang Kristian Katolik lah, dia bukan Islam lah. Tapi secara geografinya dia seorang Melayu. Sebab kita tahu kan Melayu ni besar kan. Melayu ni consist of terdiri daripada ni Kepulauan Filipina tu, Indonesia, Tanah Melayu ni, kat Madagascar pun ada sikit. Tapi kalau ikut perlembagaan sekarang ni, Melayu mungkin dia ni bukan dikategorikan sebagai Melayu lah. Tapi pada zaman dia ni, waktu tu dia dikategorikan secara geografi dia seorang Melayu lah. Kalau sekarang ni Melayu ni seorang yang boleh cakap bahasa Melayu, beragama Islam semua tu kan. Tu boleh tengok perlembagaan lah Malaysia. Lepas tu dia ni belajar, dia ni keluarga dia ni keluarga yang kaya raya lah. Dan dia sambung belajar dekat Sepanyol. Dia orang Filipina lah, orang Filipina. Belajar kat Sepanyol. Belajar apa? Dia belajar perubatan tau. Perubatan. Tapi dia perubatan, lepas tu dia ambil pekhususan dalam bidang pergigian. Tapi dia minat sangat lah dalam berpolitik sebab masa hidup dia ni, masa hidup beliau, penjajah dah datang. Lepas tu, Jose Rizal ni ditembak mati lah pada tahun 1866. Tadi lahir 1861. Waktu tu umur dia muda lagi lah, 35 tahun. Kayaknya hidup beliau ni singkat je lah. Tapi
banyak jasa dia. Sampai sekarang orang ingat nama dia. Nah, nama Jose Rizal ni. Dia ni mula buat gerakan ni waktu umur dia 22 tahun. Muda macam bayi-bayi kita lah. Waktu tu dia dah tu lah. Waktu 22 tahun, waktu dia dah masuk universiti lah waktu tu. Dia dah berucap lah pasal untuk bebaskan negara apa semua. Umur 22 tahun. Lah. Lepas tu dia ada tulis lah beberapa novel. Sebab tu lah dia dianggap sebagai satu ancaman lah bagi kerajaan Sepanyol kat Filipina tu. Sebab tu dia dicari, mula dia dibuang negeri lah. Dibuang negeri. Lepas tu rakyat-rakyat Filipina makin memberontak apa semua. Lepas tu kerajaan Sepanyol tu cari dia untuk bunuh. Sebab dianggap sebagai ancaman yang sangat membahaya lah bagi kerajaan Sepanyol. Pengaruh dia tu sangat hebat lah. Walaupun dia mula 22 tahun. Lepas tu meninggal 35 tahun. Singkat je lah tapi boleh bagi kesan yang dahsyat lah bagi orang Filipina. Jadi kalau kita tengok Jose Rizal sendiri ada semangat nasionalisme dalam diri dia kan. So buku ni pun buku yang bergenrekan nasionalisme. Jadi kiranya macam kena lah dengan bulan kita tahun ni, bulan Ogos kan, semangat kemerdekaan. Betul. Even buku ni bukanlah bertempat dekat Malaysia kan, dekat Filipina, tapi dia punya iktibar tu, info yang Jose Rizal tunjukkan tu, kita boleh ambil sebagai orang cakap, boleh pupuk lah dalam diri kita kan, sebab kita pun ada negara bangsa kita sendiri kan. Betul. Okay. Saya pun rasa macam kita pun macam banyak dah baca pasal negara kita yang memang tokoh-tokoh kita pun boleh tengok negara lain. Kita ni kan serumpun Melayu kan. Kita boleh tahu macam mana bangsa-bangsa Melayu lain yang duduk kat negara lain, macam mana dia orang bebas kan, macam mana cara dia orang punya semangat kenegaraan tu. Sebab Jose Rizal ni dia yang uniknya, dia bukan memperjuangkan dia punya Filipina je. Dia memperjuangkan Melayu. Sebab dia orang yang dia memperjuangkan bangsa Melayu yang terdiri daripada Kepulauan Filipina tu, Indonesia, Borneo, Tanah Melayu. Kira luas lah. Waktu ucapan dia tu dia bukan bercakap tentang Filipina je lah. Pasal bangsa Melayu tu sendiri. Meluas lah. Dalam buku ni pun dia tunjukkan bangsa Melayu lah, bukan setakat Filipina. Dia cakap pasal bangsa Melayu tapi kemudian dia khususkan kepada ni lah, tanah air dia, Filipina. Faham. Menarik kat buku ni kan. Buku nipis je. Dia berkait lah. Dia macam menyeru semua orang Melayu ni. Sebab Melayu ni besar kan. Kita tak boleh terhad kepada Malaysia ni je. Indonesia pun Melayu juga. Filipina pun Melayu juga. Borneo tu Melayu juga. Tapi sekarang kita terhad sebab penjajah. Sebab kalau kat tanah Melayu, siapa yang jajah kita? Inggeris kan? Inggeris lah. Yang paling last kali kan? Inggeris. Kalau dekat Filipina, Sepanyol. Kalau dekat Indonesia, Belanda kan. Kalau dekat Sabah Sarawak tu, Inggeris lah. James Brooke kan. Jadi dia macam terpecah. Padahal kita satu serumpun lah, orang Melayu. Jose Rizal ni dia memperjuangkan untuk merdekakan bangsa Melayu ni lah. Seorang tokoh yang hebat lah kira-kira kan. Tokoh muda yang hebat lah bagi saya. Okey, jadi kita teruskan. Boleh kita sesuai dengan soalan pertama? Boleh. Okey, soalan pertama, boleh tak Azam kongsikan kenapa Azam minat baca buku ni, atau kenapa buku ni menarik bagi Azam lah? Adakah sebab kaedah dia bercerita macam mana Jose Rizal cerita kan, pasal kemalasan Filipina tu, atau bahasa yang digunakan tu bahasa yang sangat bombastik atau menarik bagi Azam, ataupun disebabkan minat Azam yang mendalam terhadap sejarah tu sendiri? Okay. Saya rasa buku ni nipis je.
Dia tak begitu tebal atau nipis sangat. Dia macam sedang-sedang je lah. Dalam 100 sampai ke 200 muka surat macam tu. Termasuk ni lah kata pengantar semua tu kan. Kira nipis je lah. Nipis je. Lepas tu satu saya rasa orang yang tak minat sejarah pun kalau baca buku ni pun akan tertarik juga lah. Sebab satu memang kita pernah dengar kan, nama Hosea Rizal kan. Macam kita nak tahu apa sebenarnya yang sumbangan dia kan. Apa yang dia buat sebenarnya. Lepas tu buku ni dan ucapan-ucapan dia ni, ucapan Hosea Rizal ni dah bangkitkan semangat orang Filipina untuk tentang Sepanyol lah. Kayaknya nak tahu lah macam mana orang yang muda ni boleh bangkitkan satu negara tu. Macam menarik lah. Menarik bagi saya. Lepas tu karya ni juga digunakan bahasa yang mudah lah. Sebab dia satu kritikan tau. Macam kita tulis kritik, macam kita komen orang kan. Ni lah kaedah dia, kaedah kritikan. Dia tak terlalu sastra sangat lah. Dia tak berat pun. Cuma yang saya baca ni yang dah diterjemahkan lah. Kalau yang bahasa asal dalam bahasa Tagalog dan Sepanyol lah. Lepas tu ada orang terjemah dalam bahasa Inggeris. Lepas tu ada pula yang saya baca ni yang bahasa Melayu lah. Kayaknya lebih mudah faham lah. Kalau nak baca yang karya asal tu mungkin saya sendiri tak mampu lah. Ataupun susah nak dapat lah. Yang bahasa Inggeris tu ada juga tapi saya tak dapat lah yang tu. Cuma yang buku yang saya baca ni, Kemanasan Pribumi Filipina ni yang dah diterjemahkan lah oleh orang Malaysia sendiri lah ke bahasa Melayu supaya lebih mudah difahami. Lepas tu gaya penulisan dia tak berat sangat, serius. Dia macam kritikan je, macam kita tulis kritikan je. Hosea Rizal ni nak kritik penjajah yang ada sekarang kat bumi Filipina tu. Dia ada bagi lah hujah-hujah dia. Lepas tu kan, buku ni buku yang antara yang terawal lah dalam rumpun Melayu ni yang mengkritik sikap kolonial ni, yang sikap penjajah ni, yang selalu bagi ideologi atau memfitnah lah bangsa pribumi tu sendiri sebagai orang yang malas. Sebab setiap penjajah yang datang ke bumi yang dijajah tu selalu dia cakap orang kat situ tak reti nak uruskan diri sendiri, tak reti nak mentadbir negara. Tanah kat situ mundur sebab orang kat situ yang malas. Sebenarnya tak lah. Hosea Rizal ni macam membangkang balik lah dakwaan tu. Sebenarnya orang kat situ mundur sebab penjajah tu yang datang. Bukan dia orang mundur sebab dia orang malas. Sebenarnya sebab penjajah datang lah dia orang yang mundur. Sebab dia orang limited kan kerja-kerja. Lepas tu semua hasil bumi kat situ dah ambil semua. Tak akan mundur lepas tu. Macam tu lah. Lepas tu buku ni juga jadi sumber ilham. Kalau sumber ilham bagi Prof Sheikh Hussein Alatas ni. Sheikh Hussein Alatas ni dia ada tulis buku tentang mitos Melayu pemalas. Mungkin ada yang tahu kan. Sebenarnya buku ni juga jadi ilham bagi Prof Sheikh Hussein Alatas ni untuk menulis. Sebenarnya sebab buku ni lagi awal tau. Buku ni buku dan ucapan Hosea Rizal ni sejak 1861 sampai 1896 kan. Kayaknya lepas tu dalam buku ni juga dia secara sistematik lah dia bagi tahu hujah-hujah dia kenapa pribumi Filipina ni ataupun bumi yang dijajah ni tak patut dicop sebagai pemalas lah. Dia punya gaya tulisan tu secara sistematik lah. Kita boleh nampak jalan penceritaan dia tu. Dia senang lah untuk difahami. Dia tak putar belik. Dia macam straight forward kan. Dia macam satu ucapan. Macam nak bercakap depan orang. Straight forward lah. Dia punya gaya penulisan dia. Kiranya
senang lah kalau kita sebagai pembaca ni nak faham apa sebenarnya Hosea Rizal nak cakap. Lepas tu hujah apa Hosea Rizal ni sebenarnya dah dibaca oleh ramai lah tokoh di Indonesia, tokoh-tokoh di tanah Melayu kita sendiri. Lepas tu membangkitkan semangat juga dekat Indonesia, Borneo dan sebagainya lah. Kayaknya nak tahu hebat mana sebenarnya Hosea Rizal ni melalui buku ni lah. So saya rasa macam tertarik lah untuk baca buku ni. Sebab dia macam apa yang gempak sangat pasal buku ni. Macam tu lah. Ya, sebab kita tengok buku digempak sebab penulis dia sendiri, betul tak? Sebab penulis sendiri. Seorang orang muda kan. Lepas tu orang muda pula yang tulis. Okay, jadi kalau dalam buku ni macam Azhar kata cara Hosea Rizal menulis buku ni dia melalui kritikan lah. Jadi dalam buku sendiri dia macam ada plot penceritaan ke ataupun dia macam by bab macam tu? Dia bahagikan bab by bab lah. Mula-mula dia cerita pasal malas tu sendiri apa. Definisi malas tu. Sebab dia kritik lah definisi malas yang dianggap oleh penjajah tu dengan definisi malas yang sebetul-betulnya lah. Dia mula-mula cerita pasal tu. Lepas tu dia ceritakan hujah-hujah kenapa pribumi Filipina tak patut dicop sebagai pemalas lah. Dia kaitkan dengan sejarah. Sebenarnya orang Filipina ni orang apa? Lepas tu dia bandingkan lah. Sebelum kedatangan penjajah ni macam mana? Selepas macam mana? Lepas tu dia bandingkan lah. Orang pribumi tu sendiri yang kerja dari pagi sampai ke petang dengan orang atasan yang datang hanya duduk pejabat macam tu je dibandingkan. Siapa sebenarnya yang malas? Orang yang duduk dalam bangunan ataupun orang yang berhempah pulas buat tugasan semua oleh orang tempatan lah. Orang tempatan waktu tu berhempah pulas lah. Menerima arahan buat tugasan semua dengan penjajah-penjajah yang hanya duduk di pejabat hanya memberi arahan. Siapa sebenarnya yang malas? Boleh tak secara general kan Azam ceritakan apa sebenarnya poin-poin yang dia nak tunjukkan. Boleh macam contohnya kan apa fakta atau nilai yang boleh Azam ceritakan sekali dengan contoh lah yang Hosea Rizal tulis dalam buku tu. So kita boleh lagi nampak lah buku ni macam mana sebenarnya kaedah penceritaan dia. Mula sekali yang penting dalam buku ni Hosea Rizal dia bawakan perkataan malas tu pada definisi yang lebih luas lah, yang tak sempit. Sebab perkataan malas ni banyak disalahgunakan lah. Sebab penjajah Sepanyol yang datang ke Filipina tu salah guna perkataan malas ni yang bawa erti tak suka bekerja, lemah, lepas tu mundur dan sebagainya lah. Kayaknya seorang yang tak suka bekerja, suka duduk di rumah macam tu. Lepas tu orang Filipina ni selalulah dianggap sebagai manusia yang tak cerdik lah bagi orang penjajah. Sebab tak reti mentadbir negara, penakut, lepas tu pengotor yang selalu rendah diri. Lepas tu selalu berpakaian pun tak cantik, malas. Lepas tu selalu ni lah perangai buruk macam tu. Tu di awal penceritaan lah. Hosea Rizal ni beritahu apa yang penjajah pandang pada pribumi Filipina ni. Tapi Hosea Rizal ni pada bab yang kedua, bab pertama pun dah start kritik lah. Bab kedua dia lagi kritik. Dia kritik secara sistematik lah. Dia nak naikkan nilai diri orang Filipina ni. Hosea Rizal ni dia menyeru lah
pada seluruh bangsa Melayu ni untuk bebas, untuk merdeka. Sebab dia kata orang penjajah ni, dia datang untuk meraih inilah hasil bumi kat situ. Tapi dia tinggalkan kemiskinan kat bumi tu. Dia datang untuk ambil hasil bumi, tapi lepas dia keluar pada bumi yang dijajah tu, dia tinggalkan sekali kemiskinan dan kemunduran. Lepas tu dia kata sebab apa kita kena menentang penjajah, sebab penjajah ni dilabelkan pribumi kat situ sebagai seorang yang malas dan tak reti urus negara. Padahal dia terti. Maruah lah ni. Sebab tu lah, dia macam menyeru lah. Sebab apa kita perlu menentang penjajah ni. Lepas tu yang ketiga, sebab penjajah ni lah yang membuat kemunduran dekat bumi yang dijajah tu. Sebab dia ambil hasil bumi. Lepas tu dia limitkan segala kuasa. Lepas tu orang pribumi tu tak boleh nak mentadbir negeri sendiri. Sebab dia bandingkan pada bab-bab yang kemudian tu, dia bandingkan keadaan bumi tu sebelum dijajah dan selepas dijajah. Selepas dijajah tu lagi mundur. Lagi susah. Lagi sengsara lah. Orang lagi tak aman. Lagi banyak kes-kes kebuluran semua tu. Selepas dijajah. Macam tu lah. Lepas tu dia juga cakap sebab apa kita kena usir lah penjajah-penjajah ni. Sebab penjajah ni lama-lama dia tanamkan satu pemikiran. Sebenarnya kita ni malas. Sebenarnya kita ni tak reti nak urus dengan negara tu. So penjajah ni buat kita bergantung kepada dia. Dalam bab-bab yang kemudian tu lah. Sebab asas buku ni dia nak cerita pasal tu je. Dia nak cakap yang kita ni sebenarnya bukan pemalas. Kita jadi macam tu sebab penjajah. Dia ada bagi contoh lah. Contoh. Penjajah datang. Lepas tu paksa-paksa kita buat kerja. Kita punya reaction macam mana? Mungkin ada yang buat kerja kan. Macam ada yang macam tak mau buat. Tak endah. Macam kenapa aku nak kena berkebun, nak keluarkan hasil bumi kat sini, kat tanah aku sendiri kan. Lepas tu action perilaku orang Filipino waktu tu macam seolah-olah malas lah. Macam malas nak bekerja. Tapi sebenarnya diorang memberontak. Macam tiba-tiba orang datang kat rumah kita, suruh kita buat macam-macam kan. Sebenarnya itu yang terjadi sebenarnya. Bukan orang Filipino tu sendiri yang pemalas. Lepas tu dia bandingkan lah. Dia kaitkan dengan Hosea Rizal ni dia ada ilmu-ilmu perubatan sikit kan. Lepas tu ilmu-ilmu pasal sains apa semua. Lepas tu dia kadang-kadang dia ada kaitkan juga cuaca dibandingkan. Orang barat ni duduk dekat kawasan yang sejuk apa semua tu kan. Jadi dia boleh bekerja dalam tempoh masa yang lama. Tapi kalau kita yang dalam area tropika ni yang macam panas ni, nampak je macam kita bekerja bukan daripada pagi sampai ke petang. Ataupun petang je kita bekerja. Sebab kita panas apa semua tu kan. Jadi dia macam tak adil lah untuk bandingkan negara dia tu dengan negara kita. Cara kita bekerja. Macam tu. Sebab 1 jam dia kata 1 jam bekerja di bawah terik matahari ni tak sama 1 jam bekerja dekat kat sana yang sejuk semua. Lepas tu dia cakap juga sebab dia pun belajar kat Sepanyol kan. Dia nampak lah orang sana macam mana. Kat sana orang barat kalau musim panas dia orang pun cuti. Kan, cuti musim panas. Dia orang sendiri pun tak tahan bekerja dalam waktu panas. Selalu kita dengar cuti musim panas semua kan. Dia orang selalu lepas musim sejuk tu musim bunga kan. Musim bunga tu kerja semua. Tapi musim panas pun dia orang pun cuti. Lepas tu dia orang nak salahkan orang yang di negeri tropika ni yang panas semua ni kerja tak lama. Dia macam tak adil lah. Itu antara salah satu hujah dia lah. Tapi Hosea Rizal ni dia tak nafi kan.
malas ni memang ada dalam setiap orang. Jadi malas ni memang semula jadi ada lah. Memang setiap orang ada malas dia. Tapi dia kata tak adil lah. Kalau malas ni nak disandar kepada pribumi tu sendiri. Memang asal-asal pribumi tu memang malas. Macam penjajah kata. Dia kata macam tak adil lah. Macam tak patut lah. Malas ni semua orang ada. Negara kat sana pun ada, sini pun ada. Tapi tak patut lah. Kata pribumi tu sendiri malas. Memang asal-asal memang lahir memang malas. Tak boleh lah, tak boleh macam tu. Yang itulah poin-poin yang penting dia. Jadi itulah yang Jose Rizal ni kritik Inggeris ni, Spanyol sorry. Spanyol ni macam menganggap malas ni daripada macam sifat kan. Sifat asal bangsa. Jadi benda tu memang totally salah lah. Padahal macam Azam cerita tadi, dia adalah satu pemberontakan. Dia bukan tak nak buat, tapi dia memberontak dah, penjajah arah sana arah sini kan. Satu kerja yang hasil dia pun dapat kat penjajah. Siapa yang nak buat kan benda macam tu kan. Itulah macam benda kita buat benda yang dipaksa kan. Macam kita pun buat acuh tak acuh kan, itulah. Dia tu sebab cuaca jadi semua kan. Itu antara salah satu hujah. Banyak lagi hujah-hujah dia. Bolehlah baca. Ni nak tarik peminat untuk baca. Nanti akhir-akhir bab tu dia akan ceritakan lah apa. Bangsa Filipina ni sebelum penjajah ni macam mana. Sebenarnya seorang yang rajin, seorang yang maju, bangsa yang maju semua ni. Lepas tu dikaitkan orang-orang serumpun Melayu ni maju sebenarnya. Tak perlu pun penjajah semua ni. Dulu kita sebenarnya lebih maju daripada dia orang. Ya, betul. Macam tu. Macam tu lah. Dulu kan. Di akhir-akhir bab tu. Betul? Okey, selain kritik bab penjajah kan mengkritik bab kerja kan. Ada tak dalam buku tunjukkan yang penjajah ni duduk cakap selain daripada bab kerja lah? Pasal adat ke ada tak? Kalau dalam buku ni sendiri, penjajah ni lebih kepada ni lah. Dia bersifat kolonial kan. Ingin menjajah kan. Dia banyak cakap pasal nak dapatkan hasil bumi. Hasil bumi. Jadi nak dapatkan hasil bumi dia kena ada tenaga kerja lah. Tenaga kerja. Jadi penjajah ni banyak tak dapat tenaga kerja ni sebab orang Filipina ni banyak yang memberontak. Tak nak buat. Sebab tu lah dia cicok malas. Lepas tu penjajah ni bila datang kat Filipina ni nampak mundur. Lepas tu tak ada organisasi yang sistematik. Penjajah cakap lah. Tapi sebenarnya ada lah. Dia banyak bercakap pasal tu lah. Pasal hal-hal bekerja ni. Dalam buku ni lah. Mungkin dalam buku-buku lain ada pasal lain. Tapi jiwa penjajah sendiri bersifat nak dapatkan hasil bumi. Dia banyak bercakap pasal benda tu lah. Pasal bekerja, pasal nak dapatkan hasil bumi. Jadi dia tuduh lah orang-orang kat situ pemalas, tak nak buat kerja, tak pandai nak urus negeri. Macam tu lah. Dia bersifat macam tu lah. Itulah apa yang dia tunjuk dalam buku tu. Itulah kritikan Jose Rizal terhadap penjajah yang kata Filipina ni malas buat kerja kan. Suruhan buku tu lah kan. Okey, ada tak macam dalam buku tu sendiri ada quote-quote atau kritikan kan daripada Jose Rizal sendiri dalam buku tu? Sebenarnya banyak lah, tapi antara yang menarik yang saya ingin kongsikan lah. Jose Rizal ni cakap sikap acuh tak acuh kerajaan Sepanyol lah terhadap bidang perniagaan, pertanian di bumi Filipina ni telah benda tu sebenarnya itu sendiri yang lead to sikap malas tu. Kena orang Sepanyol ni dia nak dapatkan hasil bumi je. Sebenarnya nak dapatkan hasil bumi kat situ. Jadi dia acuh tak acuh lah dalam uruskan bidang perniagaan dekat Filipina dengan bidang pertanian kat situ. Kira tak banyak ekonomi
dah tak banyak lah pertanian dan aktiviti ekonomi lah dekat Filipina. Sebab target diorang nak dapatkan hasil bumi je. Sikap acuh tak acuh tu, ianya macam nak tak nak je orang Sepanyol ni uruskan. Yang tu lah yang membuatkan orang Filipina malas. Sebab orang Filipina tak boleh nak berniaga dengan elok. Pertanian pun diorang tak boleh nak buat dengan elok-elok sebab tanah dah diambil apa semua. Sebenarnya itulah yang buatkan orang Filipina lagi malas dan tak bekerja. Macam tu. Lepas tu ada juga dia cakap, quote juga, kerajaan Sepanyol tu tak berikan galakan pun pada para petani dan peniaga dan tak ada bantuan pun yang diberikan. Lepas tu kerajaan Sepanyol juga tak berusaha lah untuk menaikkan ekonomi kat situ dan meningkatkan pasaran lah di Filipina. Lepas tu Jose Rizal kata, macam mana pribumi Filipina dikatakan pemalas sedangkan kerajaan tu sendiri yang acuh tak acuh ataupun endah tak endah aja untuk menaikkan negara Filipina tu. Lepas tu dia kata lagi rasa sangsi kepada masa hadapan dan rasa tidak yakin terhadap kerja keras oleh orang Filipina ni telah menyebabkan semua orang bergantung tak adil. Sebab tadi kan kerajaan Sepanyol tak nak maju kan bidang perniagaan dan pertanian kan. Lepas tu rakyat Filipina akan rasa macam ragu-ragu lah masa depan diorang. Kemudian akan menyebabkan orang Filipina bergantung pada penjajah untuk habiskan hari-hari yang tersisa. Sebab itulah. Ya, itu antara quote lah yang boleh diambil daripada buku ni. Sebenarnya buku ni lebih pada kritikan. Saya rasa macam setiap point tu adalah penting lah saya rasa. Macam yang ni tadi, sebab kerajaan tak nak majukan bidang pertanian dan perniagaan, lepas tu tak adalah macam bidang tu macam tak develop lah. Tak diusahakan. Lepas tu nak tuduh pula orang malas. Lepas tu dia kata juga disebabkan ni juga negara mundur. Sebab apa? Sebab orang dah tak boleh nak bertani, orang tak boleh nak berniaga dengan sebebasnya. Lepas tu orang akan bergantung pada penjajah lah. Lepas tu memang mundur lah negara tu. Mundur. Jadi memang tak boleh disalahkan isu mundur, isu malas ni pada pribumi tu sendiri. Jose Rizal ni sampaikan. Jadi kita nampaklah Jose Rizal ni dia bangkit kan dan memberi semangat kepada orang Filipina ni sebab penjajah ni macam dia datang just nak ambil hasil dia. Hasilnya dia tak nak ni pun. Dia bukan nak majukan negara kan. Peluang pekerjaan pun makin rendah. Kalau ada kerja pun dibayar sikit. Sebenarnya penjajah tu lah yang membuat kan kemunduran. Yang tu lah yang Jose Rizal nak beritahu. Bukan sebab malas sendiri ataupun peribumi kat situ. Faham. Okey, ini soalan terakhir lah daripada saya. Okey, untuk penghujung ni apakah harapan Azam kan untuk pendengar-pendengar atau nasihat-nasihat lah untuk pupuk semangat membaca ni? Semangat membaca. Bagi saya sebenarnya setiap seorang pada kita ni kena membaca lah. Walaupun sikit. Setiap hari. Satu dia bantulah otak kita semua kan. Untuk lagi cergas dan semua. Supaya kita lagi berfikir semua. Kita akan kerap gunakan otak kita lah. Kita sebenarnya patutlah baca at least satu muka ke kan. Sehari bacalah apa-apa ikut minat kita. Novel ke, komik ke, apa non-fiction ke, fiction ke semua. Kita kena baca sebenarnya. Sebab kita pun kalau as a Muslim pun kita kena baca Quran. Tapi kita tambah lagi satu.
kita bukan apa Muslim yang biasa, macam Muslim yang lagi terkehadapan lah. Di samping kita baca Quran, lepas kita baca benda lain. Tak kisah baca apa buku-buku orang bukan Muslim ke, orang yang Muslim ke. Macam mana nak pupuk tu, kita tak boleh terus habiskan satu buku. Tu nanti yang lama memang dia takkan tahan lama lah. Baca sikit demi sikit. Lepas tu pilih genre yang betul lah. Pilih kalau kita minat cerita, baca cerita. Kalau macam saya tak minat cerita, saya baca yang bukan cerita. Itulah. At least kita membaca. Sebab bagi saya, buku ni walaupun buku apa pun, mesti bagi manfaat juga lah kepada pembaca. Walaupun buku tu buku novel. Walaupun buku tu buku apa, komik ke. Walaupun buku tu cerita pasal bukan tak relevan ke. Adakah buku tak relevan? Saya rasa semua relevan lah. Atau buku tu macam buku yang lama ke, yang tak boleh nak pakai ke. Sebab dia, at least dia bagi kosa kata lah pada kita. Yang pertama. Lepas tu, latih kita nak susun ayat, nak tulis semua tu kan. Lagi satu, buku ni akan buat kita berfikir lah. Berfikir sikit. Memang akan fikir lah. Walaupun kita baca apa-apa pun. Walaupun kita baca dekat Facebook ke apa kan, macam mesti terfikir. Tapi masalah lepas kita berfikir tu, kita nak cari atau tidak lah. Tapi saya rasa macam tu lah. Bila baca tu macam fikir lah. Apa kesan dia semua. Ada jawapan dia dekat buku lain ke macam tu. Saya rasa sebab buku ni tak menipu. Dia tak macam orang. Kalau kita baca salah satu buku kan, saya terbaca buku, dia takkan tipu lah. Apa yang kita baca tu, itulah yang nak disampaikan oleh penulis. Kalau penulis tu bohong, kita tahulah kebohongan dia. Kalau buku tu salah, kita tahulah apa yang salah tu. Dia takkan ubah dah. Berbeza kalau kita bersembang dengan orang lain. Sembang mungkin hari ni cakap lain, hari ni cakap lain, semalam cakap lain. Macam tu. Kalau buku, kalau semalam yang tu, esok pun yang tu juga. Dia takkan berubah lah. Jadi kita boleh trust lah buku tu. Kawan, dia ada satu quote tu kan. Kawan yang paling jujur adalah buku. Saya tak pernah bohong. Jadi nak pupuk sikap membaca tu mula pada awal. Awal remaja kita ni, sebab nanti ke depan lagi kita busy kan. Lepas tu pilih genre yang betul, lepas tu mula sikit-sikit. Jangan habiskan terus satu buku. Kalau mampu tak apalah. Sikit-sikit. Ikut minat lah. Semua buku bermanfaat sebenarnya. Yes. Dan lagi-lagi macam kita pelajar perubatan kan, dia macam kadang rasa takut kan nak buat hobi lain kan, nak study kan. Tapi sebenarnya efek baca buku lain tu, selagi baca perubatan tu, dia akan melatih otak untuk lagi berfikir kan. Melatih fokus itu sebenarnya. Ya, kita boleh spend untuk tulisan tu berapa lama. Kadang nak baca lama pun susah kan, sebab itu tak latih setiap hari. Kita lebih pada zaman sekarang short video kan. 30 saat sikit. Kayaknya pokok itu 30 saat. Itulah. Kalau kita, sebab tu kalau sekali kita nak baca buku tu, mesti lama, susah nak fokus. Sebab itu tak latih sehari tu. Mula lah sikit. Macam apa yang kita tahu kan, ilmu ni kalau nak cari ni, dia macam dia ada sequence yang ada, kena baca mula, lepas tu isi dia, and then ada untuk dia macam kalau sekarang ni orang duk scroll 30 saat, dia macam ilmu tu macam dia tak nampak flow tau, satu ilmu tu dia macam grab macam tu je, direct je. Kemanisan ilmu tu kita macam dia satu benda yang take time, betul lah kan? Betul, setuju. Macam tu lah. Sebab buku ni ada pendahuluan, lepas tu ada isi dia, nak tutup dia. Kita kena ikut tau, kita tak boleh baca belakang. Maybe lah ada orang baca belakang kan. Tapi memang majoritinya orang akan baca ikut sequence tu lah. So bila sekali kita nak baca buku-buku yang lain, kita baca buku medik kan, sequence ni daripada awal semua susah. Macam kita tak boleh nak bayang.
Sebab itu tak terlatih. Itulah. Media mesti ada call semua tu. Last kali medication. Macam tu lah. Sebab itu tak latih setiap hari. Cara otak nak baca. Sebab itu banyak sikit. Zaman sekarang 30 saat. Tak, 30 saat. Fokus tu 30 saat je. Boleh latih. Boleh insyaAllah. Nak recap cara pupuk tu apa tadi? First minat genre jenis apa tu kan. Lagi satu tadi baca sikit-sikit. Okay, Nana kita pun kita tahu ada hobi lain macam main game ke atau sport ke. Membaca macam satu hobi yang penting juga lah. So kita baca sikit-sikit, bukannya leisure time tu penuh kat buku je, betul? Lagi satu bukan kita baca buku yang ni lah, yang fizikal je lah. Kalau baca artikel dekat Facebook ke ataupun kat mana-mana lah, tu pun baca lah juga. Kira macam melatih lah juga. Jangan sempit kan. Membaca ni kena ada buku memang. Buku betul lah. Atau memang tulisan je kan. Ya, sehari tu at least baca lah satu apa-apa artikel. Tak kisahlah apa-apa. Ikut minat lah. Isu semasa ke. Isu semasa baca. Tahu juga. Itulah. Jangan terhad kan. Jangan sempit kan. Okay, rasanya sampai situ lah kita punya program book review anjuran MSc ni. Jadi segala input-input bolehlah pendengar ambil lah. Okay, seperti mana yang ulasan daripada Azam daripada buku Kemalasan Peribumi Filipina sendiri, boleh ambil lah input tu untuk pupuk semangat nasionalisme dalam diri kita. Nak kita ni orang muda kan, perlu ada semangat cintakan negara bangsa kita sendiri tu lah, supaya sejarah tak berulang kembali kan, supaya bangsa dan bahasa kita tu pun tak dilupakan lah untuk kemudian cucu kita nanti kan. Okey, jadi di situ saja. Terima kasih banyak-banyak saudara Azam sebab spend time untuk program kali ni. Okey, terima kasih tau. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam.